Okey, baik. Kita sambung bab 5, tajuk taburan kebarangkalian. Okey, apa yang kita akan belajar dalam tajuk taburan kebarangkalian? Okey, yang pertama kita akan belajar pemboleh ubah rawak. Yang kedua, taburan binomial. Yang ketiga, taburan normal. Tapi kali ini kita akan belajar pemboleh ubah rawak terlebih dahulu. Kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu pemboleh ubah rawak. Okey. Apa dia pemboleh ubah rawak? Pemboleh ubah rawak ialah satu pemboleh ubah dengan nilai berangka yang ditentukan daripada satu fenomena rawak. Okey, satu fenomena rawak ini dia adalah eksperimen ataupun peristiwa. Okey, sebab dia taburan kebarangkalian. Jadi kita akan buat satu uji kaji, satu eksperimen ataupun satu peristiwa. Okey, kesudahan yang kita dapat tu dia akan bagikan kita dalam nilai yang berangka. Okey, contoh. Dalam satu pertandingan, keputusan dua permainan boleh direkodkan sebagai menang M, kalah K dan seri S. Okey. Apa ruang sampel untuk peristiwa ini? Okey, awak ingat lagi tak ruang sampel? Okey, ruang sampel adalah satu set kesudahan yang terdiri daripada semua kesudahan yang mungkin. Okey, ruang sampel satu set kesudahan. Okey, jadi daripada keputusan permainan ini, menang kalah seri, kita akan dapat satu ruang sampel. Okey. Menang, 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 kalah, menang, seri, seri, menang. Seri, 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 kalah, kalah, menang, kalah, seri, kalah, kalah. Okey, kenapa dia ada menang, 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 kalah? Sebab dia bermain untuk dua permainan. Jadi M, kalau contoh yang kat depan ni, M yang pertama ni mewakili permainan pertama, M yang kedua mewakili permainan yang kedua. Okey, jadi kesudahan kita ada 3, menang, kalah, seri. Jadi kalau permainan pertama menang, permainan kedua dia juga boleh menang. Kita tak tahu. Okey, kita tak boleh nak tentukan okey permainan pertama memang dia akan menang. Tak. Okey, permainan pertama tu dia boleh menang, kalah atau seri. Dan permainan kedua pun dia boleh menang, kalah atau seri. Jadi ruang sampel dia dah jadi banyak. Okey, daripada ruang sampel ni kita boleh susun. Okey, boleh senaraikan dia seperti ini. Okey, permainan pertama. Okey, permainan pertama ni kita ambil semua yang ada dekat depan. Dalam bracket ni semua yang ada kat depan ni. M, yang ni M, S, 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 K, K, K. Okey, kita susun pada permainan pertama. Okey, permainan kedua kita ambil yang kedua. Okey, dalam bracket tu kita ambil yang kedua tu. Jadi M, K, S, M, S, K, M, S, K. Jadi kita susun pada permainan kedua. Okey, kalau dalam contoh ni sebenarnya dia tanya berapa kali menang. Okey, berapa kali menang dalam satu pertandingan. Jadi kita kena kira lah permainan pertama, permainan kedua berapa kali dia menang. Okey, contoh kalau baris yang pertama ni dia menang 2 kali. So kita tulis menang 2. Okey, yang kedua dia menang permainan pertama. Permainan kedua dia kalah. So maksudnya dia cuma menang sekali sahaja. Jadi kita tengoklah baris demi baris sehinggalah habis. Kita kira berapa kali dia menang untuk kedua-dua permainan. Okey, jadi kita pun dapatlah dia punya kesimpulan. Permainan pertama dia 2 kali menang. Permainan kedua, ketiga, keempat dan ketujuh sekali menang. Permainan yang kelima, 6, 8, 9 dia tak menang langsung. Okey, jadi 210 ni, nombor 210 ini dia adalah pemboleh ubah rawak. Okey, 012 ni adalah pemboleh ubah rawak. Okey, tengok balik dia punya
Pengertian pemboleh ubah rawak ialah satu pemboleh ubah dengan nilai berangka. Okey, ni nilai berangka. Okey, nilai yang kita boleh kira ditentukan daripada suatu fenomena. Okey, kita dapat nilai 012 ni apabila dia bermain. Okey, bila dia bermain, permainan tu iaitu adalah fenomena. Okey, fenomena ataupun peristiwa. Okey. 012 ni tidak boleh ditentukan awal dan dia bergantung kepada peluang dalam satu peristiwa. Okey, kita tak boleh simply tulis 012. Okey, dia main tu, okey, kau tak menang langsung. Tak ada. Dia kena main dulu baru kita boleh dapat keputusan dia. Okey. Dan hubungan antara kesudahan dalam ruang sampel dengan bilangan kali pasukan ini menang, kita boleh tulis X. Okay, X sama dengan, dalam tata tanda set 012. Okay, 012 daripada kesudahan yang dekat sini lah. Okay, berapa kali dia menang. Okay. Okey, contoh 1, nyatakan pemboleh ubah rawak bagi setiap situasi yang berikut. Okey, A, sebiji dadu dilambungkan sekali. Okey, jadi yang A ini, pemboleh ubah rawak dia adalah, untuk soalan A, X sama dengan nombor pada permukaan dadu. Okey, pemboleh ubah rawak dia adalah nombor pada permukaan dadu. So, awak boleh tulis nombor pada permukaan dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, boleh tulis terus sebab kita dah tahu nombor pada permukaan dadu nombor 1 sampai nombor 6. Okey, yang B, seorang lelaki menunggu bas di sebuah perhentian bas. Okey, menunggu dia melibatkan masa. Jadi kita boleh tulis X sama dengan masa menunggu. Okey, masa menunggu dia boleh dalam minit, saat ataupun jam. Tapi dekat sini dia tak tulis berapa lama dia menunggu. Jadi kita pun tulis pemboleh ubah rawak untuk lelaki menunggu bas adalah masa menunggu. Okey, seterusnya. Kita ada dua jenis pemboleh ubah rawak. Okey, yang pertama, pemboleh ubah rawak diskrit dan yang kedua, pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, pemboleh ubah rawak diskrit mempunyai nilai yang boleh dibilang. Manakala pemboleh ubah rawak selanjar mengambil semua nilai dalam satu selang tertentu. Okey, pemboleh ubah rawak diskrit dia mempunyai bilangan nilai yang boleh dibilang dan selalu berbentuk sifar. Okey, dan selalunya dia akan bermula dengan sifar dan integer positif. Okay, manakala pemboleh ubah rawak selanjar, nilainya berada dalam satu selang. Okay, contoh yang pertama, yang ni kita tulis X sama dengan R. Okay, yang dalam bracket, dalam tata tanda set ni, kita akan mula dengan 0, 1, 2, 3. Okay, ikutlah berapa bilangan dia. Okay, berdasarkan kepada kita punya peristiwa. Okay, kalau pemboleh ubah rawak selanjar, okay, kita akan tulis, okay, depan ni tak kisahlah apa-apa huruf sama dengan dalam tata tanda set dan dia mesti berada pada selang. Okay, kita akan guna simbol ketaksamaan lebih kecil. Okay. Seterusnya, okay, contoh 2, tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk tata tanda set bagi setiap peristiwa berikut. Tentukan sama ada peristiwa tersebut pemboleh ubah rawak diskrit atau pemboleh ubah rawak selanjar. Jelaskan. A. Sebiji dadu adil dilambungkan sebanyak 3 kali. Diberi X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili bilangan kali mendapat nombor 4. Okey. A.
Okay, A tu dadu. Dan kita dah tahu dadu dia ada nombor. Okay, dadu dia ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dan dadu ni dia lambung sebanyak 3 kali. Okay, dan dia tanya bilangan mewakili kali mendapat nombor 4. So, kita akan tulis X sama dengan, okay, 3 kali dia lambung, mungkin dia tak dapat langsung nombor 4. Sekali dapat nombor 4, 2 kali dapat nombor 4 atau 3 lambungan dia akan dapat nombor 4. Okay, jadi pemboleh ubah rawak kita adalah 0, 1, 2, 3. Okay, bila dia bermula dengan 0, dan kita boleh kira dia yang ini dia adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Okay, itu soalan A. Soalan B, X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili masa diambil oleh seorang murid menunggu bas di sebuah perhentian bas. Julat masa. Okay, julat masa kita dah tahu dia mesti dalam selang yang tertentu. Okay, X mewakili pemboleh ubah masa yang dia ambil 5 minit sehingga 55 minit. So, bila dia ada julat masa, kita tulis, kita gunakan simbol ketaksamaan. Jadi, jawapan B dia adalah pemboleh ubah rawak selanjak. Ubah rawak selanjak.